Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan uh, bab 1 indeks 1.2 hukum indeks. Okey, ini hukum indeks ada 7 yang kita dah selesai yang ini Okey, saya tandakan hukum indeks pertama selesai, hukum indeks kedua selesai, hukum indeks ketiga selesai. So hari ini kita akan teruskan dengan hukum indeks keempat dan hukum indeks kelima. Okey, saya pergi dua sekaligus Okey. Hukum indeks keempat, okey, dia kata A kuasa kosong sama dengan 1. Maksudnya apa sahaja asas sekiranya indeks dia sifar, maka dia bernilai 1. Dengan syarat A tak boleh sama dengan sifar. So awak tengok contoh kat sini, asas dia 2, 2 kuasa sifar mesti sama dengan 1. Mesti. Okey. Ataupun asas dia M kuasa sifar mesti sama dengan 1. Nanti kalau kita pergi pada contoh baru awak nampak macam mana caranya. Okey. Kemudian saya gerak terus ke hukum indeks kelima. Okey, hukum indeks kelima dia kata A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, dengan syarat A tak boleh sama dengan sifar. Okey, maksudnya dekat sini dia ada indeks negatif. Bila wujud indeks negatif, maka mesti tukar dalam bentuk pecahan iaitu 1 per A kuasa N. Bila dah dalam bentuk 1 per ni, indeks dia akan bertukar nilai positif. Okey, so dalam erti kata lain, tanda negatif ni merujuk kepada 1 per. Okey, contoh 2 kuasa negatif 2, so kita tukar negatif 2 ni jadi 1 per, ambil semula asas 2, indeks dia positif, 2 kuasa 2. M kuasa negatif 3, okey, so tukar kepada 1 per, okey, asas dia M, indeks dia akan jadi positif 3. Okey, kita tengok contoh. Contoh 11, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Maksudnya awak kena tukar dia jadi indeks dia sebagai nilai positif. Okey, dekat sini ada tips Jadi ditunjuklah macam mana cara penukaran. Ketika kita jawab soalan ni, kita akan rujuk je terus pada tips. Okey, soalan A. Okey, dia kata A kuasa negatif 2. Jadi yang ini merujuk kepada tips yang mana? Awak tengok contoh soalan ni, tips dia sama bentuk dengan yang mana? Terus cari macam tu. Okey, sekarang yang ni A, lepas tu dia ada indeks negatif kan? Jadi tukar kepada bentuk pecahan. So 1 per, ambil asas A, sebab asas kat sini A. Lepas tu indeks dia akan jadi positif 2. So, just tulis 2 sahaja. Okey. Soalan B. Okey, soalan B. X kuasa negatif 4. Okey, pun sama. Dia dalam bentuk ini juga. Okey, sama Jadi, dia akan bertukar jadi 1 per X kuasa 4. So, kita masuk soalan ni, kita dah positifkan dia punya indeks. Okey, soalan C. Okey, 1 per 8 kuasa negatif 5. Sekarang awak tengok dia dalam bentuk pecahan dan indeks dia juga ada tanda negatif. Okey, kalau ni, kita refer pada tips. Nampak tak? Dia akan sama dengan yang ini. Okey, bila sama dengan yang ini, kita akan tukar kepada ini. Nampak? Kita tukar bentuk sebab kita nak positifkan indeks. So, dia tak ada lagi pecahan. Kita terus tulis asas 8. Lepas tu, indeks dia akan jadi 5. Macam tu. Okey. Soalan D. 1 per Y kuasa negatif 9. Okey, dia pun sama. Macam tadi juga, dia merujuk kepada tips yang ini. Jadi, kita akan tukar kepada, okey, dia akan jadi Y kuasa 9. Okey. Okey, soalan E, 2M kuasa negatif 3. Okey, sebenarnya asas yang mana? Okey, asas yang M. So, dia sebenarnya ni 2 darab
Ini saya terangkan macam mana apa perkaitan dia. 2 darab M kuasa negatif 3. So sekarang kita fokus pada yang ini. Sebab kita nak jadikan indeks dia positif. So dia dalam bentuk ini. A kuasa negatif N kan. Jadi 2 darab ni salin. M kuasa negatif 3 bila kita tukar kepada pecahan dia akan jadi 1 per M kuasa 3. Okay. So 2 kali 1 2 per M kuasa 3. Macam tu. Okay, soalan F. 3 per 5 N kuasa negatif 8. Okay, ni nombor 3 per 5. Ini yang kita nak fokus. So, dia sama dengan bentuk yang ini kan. Jadi, 3 per 5 ni salin darab N kuasa negatif 8 ialah 1 per N kuasa 8. So, 3 kali 1, 3, 5, N kuasa 8. Okay. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan permudahkan setiap yang berikut. Contoh 11, buku teks muka surat 15. Okey, soalan ni ialah macam mana nak selesaikan penyelesaian. Okey. So sekarang kita perhatikan soalannya 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Okey, sekarang fokus kepada asas. Ingat, asasnya yang ini. Okey, sebelum tu saya akan recall balik hukum indeks pertama, hukum indeks kedua, hukum indeks ketiga, hukum indeks keempat dan hukum indeks kelima supaya awak boleh selesaikan soalan ni. Sebab kita akan guna semua hukum yang kita dah belajar. Okey, hukum indeks pertama A kuasa M darab A kuasa N mesti bersamaan A kuasa M tambah N. Okey, hukum indeks kedua A kuasa M tolak bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, hukum indeks ketiga. A kuasa M kurungan N. Okey, so nak buat apa? Darabkan indeks. Hukum indeks keempat kita baru belajar tadi. Sebarang asas yang indeks dia sifar mesti sama dengan 1. Hukum indeks kelima, sekiranya indeks negatif, maka tukar jadi pecahan. Ini semua hukum ni kena hafal supaya bila kita nak jawab soalan ni, kita dapat selesaikan. Okey, so sekarang ni kalau tengok ini perkaitan dia ada asas yang sama 3. Lepas tu dia ada darab, dia ada bahagi. So maksudnya kita akan guna hukum indeks pertama dan hukum indeks kedua. Okey, saya selesaikan terus. So 3. Okey, ni indeks. Bila darab, indeks kena tambah. So, tulis kecil ke atas ni. 2 tambah 4. Lepas tu saya selesaikan terus. Bila bahagi, indeks kena tolak 8. Okey, so kita akan dapat 3 kuasa 6 tolak 8. So, 3 kuasa negatif 2. Awak tengok jawapan dia dalam bentuk indeks negatif. Jadi, apa yang awak kena buat? Kita pergi kepada hukum indeks kelima, kita kena tukar dia. So, 1 per 3 kuasa 2. Macam tu. Okey. Soalan B. Soalan B. Okey. 2 kuasa 4 kuasa 2 darab 3 kuasa 5 kuasa 3 per 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 kuasa 2. Okey, ini ada gabungan hukum indeks ketiga. Okey, kalau tengok terus nampak hukum indeks ketiga. Ni kena darab nanti. Okey, ni ada kuasa kat luar pun kena darab. Okey, lepas tu ada gabungan juga hukum indeks pertama dan kedua. Okey, kita buat satu-satu. Kita selesaikan dulu ni hukum indeks ketiga. So, dia akan jadi 2 kuasa. Okey, 4 kali 2 ialah 8. Okey, saya tulis terus darab 3 kuasa 5 kali 3 ialah 15. Macam tu. Okey, per salin 2 kuasa. Okey, nampak anak panah saya ni? 8 kali 2 ialah 16. Darab 3 kuasa 6 kali 2 ialah 12. Okey. Sampai sini kita akan guna hukum indeks kedua sebab dia operasi bahagi.
Maksudnya sini asas 2, 2. Asas yang sama ni, yang memisahkan dia ialah pecahan per. Per ni adalah bahagi. Jadi 2 tulis sekali je. Okey, 2. Lepas tu ambil 8 tolak 16. Okey. Lepas tu darab 3 kuasa 15 tolak 12. So, tanda pecahan akan hilang sebab kita dah bawa naik atas indeks. Okay. So, dia akan jadi 2 kuasa negatif 8 darab 3 kuasa 3. Okey, sampai sini awak kena selesaikan lagi sebab ini masih indeks negatif. So, apa yang awak kena buat ialah jadikan dia indeks positif. So, dia akan jadi 1/2 kuasa 8 darab 3 kuasa 3. Okey, so tulis mula didarabkan 1 darab 3 kuasa 3, 3 kuasa 3 per 2 kuasa 8. Tinggalkan sahaja jawapan macam ni. Okey. Okey, sekarang ni saya tunjuk soalan C. 4x y kuasa 2 kuasa 2 darab 5 darab x kuasa 5y per 2x kuasa 3y kuasa 5. Okey, ni pun sama. Ada hukum indeks ketiga kat sini. Bila ada kurungan, ada indeks kat luar je mesti hukum indeks ketiga. Okey, ni semua nanti kena darab. Okey, so kita buat terus. So, dia akan jadi 4 kuasa 2. Okey, saya tulis dulu 4 kuasa 2. X kuasa 2 juga. Y kuasa 2 kali 2 ialah 4. Okey, darab. X kuasa 5Y ni salin. Per. Okey, ni pun sama. Dia ada 1 kat sini. Jadi, 2 kuasa 1 kali 5 ialah 5. X kuasa 3 kali 5. 15. Y kuasa 5. Okey. Sampai sini. Okey, kita selesaikan. Okey, saya cari nilai 4 kuasa 2 ialah 16. X kuasa, okey, 2 dengan 5 ni, awak tengok, dia operasi darab. Bila darab, indeks kena tambah. So, 2 tambah 5. Saya tulis dulu. Okey, Y. Kat sini ada 1. Jadi, 4 tambah 1. Okey. Saya buat dulu per 2 kuasa 5. Okey, ni boleh tukar kalkulator. Jawapan dia 32. Okey, ni salin. X kuasa 15, Y kuasa 5. Okey, sampai sini kita akan dapat 16 X kuasa 7, Y kuasa 5 per 32, X kuasa 15, Y kuasa 5. Okey, sampai sini kita akan guna hukum indeks kedua. Hukum indeks kedua maksudnya bila asas sama, operasi bahagi sebab ada pecahan ni. Okey, maka indeks kena tolak. Okey, so saya keluarkan dulu nombor ni, 16/32. Okey, X kuasa 7 tolak 15. Y kuasa 5 tolak 5. Okey, 16/32 ni awak permudahkan, dia akan dapat setengah. Okey, lepas tu X kuasa 7 tolak 15 ialah negatif 8. Y kuasa sifar. Nampak tak? Ini adalah hukum indeks pertama. Hukum indeks keempat. Hukum indeks keempat maksudnya bila Y kuasa kosong, dia mesti sama dengan 1. Bila 1, kita boleh abaikan lah. Okay, tak perlu tulis lah. Okay, kita abaikan. Jadi, ditinggal setengah X kuasa negatif 8. Okey, jawapan masih belum selesai sebab ada indeks negatif kat sini. So, kena tukar setengah. Okey, X kuasa negatif 8 ni ialah 1 per X kuasa 8. So, 1 kali 1, 1. Bawah ada 2 X kuasa 8. Okey. Okey, so ni homework awak. Cikgu nak awak buat dalam buku tulis mat 2. Okey, itu sahaja hari ini.
Terima kasih.